Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, kita sambung malam ni berkenaan dengan kitab sirah kita, Rahiqul Makhtum. Kita masih lagi di bawah tajuk Perang Badar. Jadi kita berada di bawah pasca peperangan, yang mana bila habis perang cerita berkenaan apa yang berlaku. Jadi yang pada bulan lepas kita ada sebut antaranya bukti keimanan para sahabat Nabi dalam perang Badar, yang mana perang Badar ni dia ada kedudukan. Sahabat Nabi yang menyertai perang Badar, dia ada duduk di satu kedudukan yang tinggi, sebab mereka ini dijamin syurga. Kalau tuan-tuan ingat, pernah saya sebut tentang apa? Seorang sahabat Nabi kan, Hatib bin Abi Balta'ah, yang dia bocorkan rahsia negara tu kan. Nabi nak, ketika Fathul Mekah, Nabi nak tawan Mekah, buat serang mengejut. Hatib bin Abi Balta'ah bocorkan rahsia. Jadi Hatib ni termasuk dalam sahabat Nabi yang masuk dalam perang Badar. Perang Badar. Jadi bila dia bocorkan rahsia tu, maka Sayyidina Umar dan Nabi SAW hantar ketiga orang sahabat, Zubair bin Awam, Sayyidina Ali dan Abu Marsad Al-Ghanawi. Bila terbukti Hatib bin Abi Balta'ah ni dah khianat, sedangkan Hatib bin Abi Balta'ah ni dulu pernah perang Badar sekali dengan Nabi SAW. Nak cerita tingginya kedudukan ni, maka terbuktilah Hatib telah mengkhianati negara. Ya, sahabat Nabi tidak maksum. Yang maksum adalah Nabi Muhammad SAW dan para rasul lah. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an nak pancung dia lah. Sayyidina Umar kata kat Nabi SAW, da'ni fali'adribu unuqah innahu qad qana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Wahai Rasulullah, izinkan saya pancung dia kerana dia telah khianat kepada Allah, Rasul dan negara Islam. Nabi tak layan. Sayyidina Umar sebut tu. Sayyidina Umar ulang lagi, Nabi tak layan. Kemudian Sayyidina Umar ulang kali ketiga, da'ni fali innahu qad khana Allah wa rasulah wal mu'minun fada'ni fali'adriba unuqah. Wahai Rasulullah, dia telah mengkhianati Allah, Rasul dan orang Islam, izinkan saya pancung dia. Kata Nabi SAW, alaysa min ahli Badr, bukankah Hatib bin Abil Bata'ah ni termasuk dalam ahli Badar, perang Badar? La'alla Allah ittala ila ahli Badr, Allah Ta'ala melihat kepada sahabat Nabi yang pernah menyertai perang Badar ni. Allah Ta'ala berkata, isna'u ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Kata Nabi SAW, Allah telah melihat kepada seluruh sahabat Nabi yang menyertai perang Badar ni. Allah Ta'ala berfirman, buatlah walau bagaimana pun, walau apa pun, faqad wajabat lakumul jannah, sudah aku wajibkan bagi kamu syurga. Menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nak cerita orang masuk perang Badar ni tinggi, tinggi iman dia. Sebab apa? Sebab dalam perang Badar ni terpaksa bunuh ayah, adik-beradik, anak sendiri yang masih musyrik. Jadi tuan-tuan, sebelum ni kita sebut yang pertamanya, Nabi SAW tidak benarkan bunuh keturunan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Nabi tak benarkan. Ni keturunan Nabi. Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, Nabi tak benarkan bunuh.
antaranya Abbas dengan Abul Bukhturi. Nabi tak izinkan bunuh. Dua ni keturunan pak saudara Nabi. Jadi kenapa Nabi tak bagi bunuh? Bukan sebab semata-mata pak saudara Nabi. Malah ada pak saudara Nabi yang masuk neraka pun ada kan. Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Tapi kerana Abbas dengan Abul Bukhturi ni, mereka dipaksa datang. Dia pun tak mau datang. Dan Abbas dengan Abul Bukhturi ni, waktu Nabi SAW duduk di Mekah, mereka ni selalu bela Nabi. Selalu bela Nabi walaupun tak beriman. Tak beriman tapi bela Nabi. Macam Abu Talib lah. Mereka tak beriman tapi mereka bela Nabi SAW. Kalau tuan-tuan baca waktu umat Islam dia pulau selama 3 tahun kan, siapa yang hancurkan kesepakatan pulau tu? Antara individu terpenting adalah Abul Bukhturi, pak saudara Nabi juga lah, ada kaitan dengan Nabi. Abul Bukhturi inilah yang main peranan untuk menghancurkan pemulauan yang zalim. Jadi Nabi tak izinkan bunuh pasal dua orang ni datang kerana apa? Datang dipaksa. Tapi Abbas selamat, ditawan. Tapi Abul Bukhturi ni pak saudara Nabi, mungkin pak menakan pupu lagu itulah. Abul Bukhturi terbunuh. So apa terbunuh? Sebab ketika mana Abul Bukhturi berperang dalam perang Badar ni dengan kawan dia, seorang sahabat Nabi yang bernama Mujazzar. Mujazzar ni jumpa Abul Bukhturi. Mujazzar radhiyallahu anhu kata, wahai Abul Bukhturi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan kami membunuh kamu. Kemudian Abul Bukhturi kata, macam mana dengan kawan aku ni? Kawan aku lagu mana? Abu Bukhturi Nabi tak izinkan bunuh sebab dia dipaksa datang. Tapi kawan dia macam mana? Kata Abu Bukhturi, kata Mujazzar, kawan hang kami terpaksa perangi sebab Nabi tak bagi kawan hang ni datang memang untuk berperang dengan orang Islam. Tak macam hang datang kerana terpaksa, dipaksa. Kata Abu Bukhturi, kalau macam tu aku pun mati bersama dengannya. Kesetiaan lah. Maka Abu Bukhturi menyerang Mujazzar. Mujazzar terpaksa bunuh Abul Bukhturi. Jadi Abul Bukhturi mati dalam keadaan kufur dalam perang Badar, walaupun dia ada kaitan saudara dengan Nabi SAW dan dia orang yang banyak tolong Nabi, bela Nabi di Mekah, tapi akhir hayat dia memusuhi Islam. Dia pilih jalan itulah. Sedangkan Nabi dah bagi keselamatan pada dia tak mau. Baik, itu dua benda yang kita sebut sebelum ni. Jadi malam ni kita tengok lagi sambungan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata pengarang, Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan sahabat karib semasa jahiliyah di Mekah. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya sekali. Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf. Tuan-tuan bisa dengar nama Umayyah bin Khalaf. Dia ada adik seorang nama Ubay bin Khalaf, dua beradik. Dua-dua ni musuh kuat Islam, Umayyah bin Khalaf dengan Ubay bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni dialah yang menyeksa Bilal bin Rabah. Tuan ingat yang Bilal letak batu atas badan dada Bilal, lepas tu bagi Bilal pakai baju besi waktu tengah panas. Di Arab kalau panas, tuan-tuan letak periuk tengah panas tu, panas-panas tu, tuan-tuan bubuh telur, masak telur tu. Memang panas, sangat panas. Sampai sekarang tuan-tuan boleh tengok di YouTube bagaimana suasana panas di negara Arab. Memang telur tu boleh masak kerana panasnya besi tu. Jadi Bilal ni, Umayyah bin Khalaf bagi dia pakai baju besi, letak dia tengah panas, biar lama-lama. Bila dah lama biar, buka baju besi tu. Bila buka baju besi tu, kulit ni habis semua, dia melekat dekat baju besi tu. Jahatlah Umayyah bin Khalaf ni. Jadi Umayyah bin Khalaf ni sahabat, tapi dia ni sahabat karib Abdurrahman bin Auf sebelum Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Kalau tuan-tuan baca tajuk sebelum ni lah, tuan-tuan ingat ada berapa orang sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam? Siapa mula-mula masuk Islam bila Nabi berdakwah? Khadijah. Yang kedua, sahabat Nabi yang paling rapat. Siapa paling rapat? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kanak-kanak yang paling awal masuk Islam, kanak-kanak masa tu umur 10 tahun kot, Sayyidina Ali paling awal. Kemudian di kalangan hamba, Zaid bin Harithah. Yang ni empat yang paling awal. Cuma tak pasti yang mana. Yang pasti Khadijah nombor satu. Antara Abu Bakar, Ali dan Zaid ni tak pasti. Tapi kedua-dua ni awal.
Cuma yang pastinya Abu Bakar daripada lelaki dewasa, Sayyidina Abu Bakar, dia nombor satu. Daripada kanak-kanak, Sayyidina Ali. Daripada golongan hamba, Zaid bin Harisah. Daripada empat ni tuan-tuan, sampailah Islam kat kita hari ni, umat Islam ada 1.7 bilion atas dunia ni. Siapa yang mula-mula menggerakkan dakwah tu adalah sahabat Nabi yang paling rapat, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lah tuan-tuan yang dia berdakwah, ramai masuk Islam. Termasuklah yang awal masuk Islam tu, yang termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga. Tahu kan 10 orang dijamin syurga tu? Al-Asharah Al-Mubashirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin syurga. Tentang taib yang Al-Asharah Al-Mubashirin bil Jannah, ada hadis dia, malah ada buku yang sebut tentang Al-Asharah Al-Mubashirin bil Jannah. Benda ni diterima sepakat seluruh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah majority. Dah ada hadis dia. Jadi tuan-tuan, dalam 10 orang yang jamin syurga ni, Sayyidina Abu Bakar yang banyak dakwah dia. Dua, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali masuk awal dah. Dalam 10 orang yang jamin syurga ni, seorang yang lambat sikit. Siapa yang lambat sikit? Sayyidina Umar lambat sikit. Dia tahun keempat baru masuk Islam. Yang lain semua awal. Yang lain tu semua masuk Islam awal. Dalam beberapa hari Rasulullah dakwah tu, dia pun dah masuk lah. Dia di tangan Sayyidina Abu Bakar lah masuk Islam siapa? Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Ad-Darrah, jenis ni. Yang hebat-hebat ni di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni antara orang yang awal masuk Islam. Tapi sahabat baik dia tak masuk Islam. Umayyah bin Khalaf, malah Umayyah bin Khalaf ni antara penentang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar itu, Abdul Rahman terserempak dengan Umayyah bin Khalaf yang sedang berpegang tangan dengan anaknya Ali bin Umayyah. Jadi Umayyah bin Khalaf ada anak nama Ali. Jadi dalam perang ni, waktu ni tentera habis dah. Banyak yang dah menyerah kalah. Pakat menyerah kalah, banyak bergelimpangan. Abu Jahal pun dah mati. Waktu tengah ramai-ramai berkecamuk ni, Abdul Rahman jumpa kawan baik dia, Umayyah bin Khalaf, yang sedang pegang tangan anak dia Ali. Ali bin Umayyah. Ketika itu Abdul Rahman membawa beberapa pasang baju besi, hasil harta rampasan perang. Ketika melihatnya, Umayyah bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih engkau inginkan dariku? Kata Umayyah, pada baju besi itu baik ambil aku ni sebagai tawanan. Aku ni lebih berharga. Kalau tawan dia, nanti tebusan dia pastilah besar, pasal dia orang kaya. Pada ambil baju besi tu, jadikan aku sebagai tawananmu. Sesungguhnya aku lebih baik daripada baju-baju besi yang engkau bawa itu. Aku tidak pernah mengalami kejadian seperti hari ini. Apakah kamu memerlukan susu? Kata Umayyah, tak pernah tengok kekalahan yang dahsyat. Tak pernah tengok. Kemudian dia offer nak susu tak, sebab dia ada unta. Kalau nak susu, dia ada unta banyak, boleh ambil susu daripada unta dia. Kata-kata Umayyah ini membawa masuk Umayyah akan beri tebusan berupa beberapa unta yang banyak hasil susu jika dia tertawan. Abdul Rahman membuang baju-baju besi yang dibawanya, lalu memimpin Umayyah dan anaknya untuk berjalan. Jadi Abdul Rahman ambil lah kawan baik dia. Memang baik masa zaman jahiliah dulu lah. Dia pegang tangan Umayyah dan anak dia Ali, anak Umayyah. Abdul Rahman menceritakan tentang peristiwa ini. Ketika aku sedang berjalan sambil menggenggam tangan mereka berdua di kanan kiriku, Umayyah bin Khalaf bertanya kepadaku, siapakah seseorang di antara kamu yang mengenakan tanda pengenal di dadanya berupa sehelai burung, bulu burung unta. Tentang burung unta kan, burung tu, ada yang kata burung kasyawari. Dia ambil bulu unta tu, dia bubuh kat dada dia. Orang tak kenal dia pasal dia tutup, kan baju besi, tutup nampak mata aja. Tapi Umayyah bin Khalaf kenal dia. Dia dalam banyak-banyak sahabat Nabi ni, dalam 313 sahabat Nabi ni, dialah yang berperang, dia bubuh bulu unta di dada dia. Jadi orang kenal. Ada satu tentera di barisan umat Islam yang ada bulu unta di dada dia. Orang pakat kenal dia. Dan orang takut dengan dia. Pasal apa? Kata dia, dialah Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, penghulu pada orang mati syahid. Kata dia, itulah Hamzah. Hamzah bagi orang kenal kalau bulu tu dia. Sebab Hamzah ni bila berperang, dia tak apa? Dia tak ke belakang, straight ke depan. Semua yang datang depan Hamzah habis. Siapa yang main depan Hamzah habis, mati tuan-tuan. Apa kata Umayyah? Demi Allah, ketika aku masih, dialah yang paling banyak menimpakan bencana kepada pasukan kami. Kata Umayyah,
bencana yang besar kami kena pasal dia Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi orang kenal tuan-tuan, pahlawan. Kenal macam mana? Ada bulu di dada dia. Jadi orang kafir kalau dia jadi kucar kacir kerana Hamzah. Sebab tu nanti dalam perang lepas ni kan, perang Uhud, depa upah Wahsy bunuh secara senyap kan, baling lembing secara senyap. Pasal orang yang hebat, orang tak boleh nak berhadapan secara berdepan. Jadi tuan-tuan, sebab tu dalam perang Badar juga tuan-tuan, Hamzah ni dia berbulu di dada dia, dan Hamzah jalan di hadapan pasukan Islam. Jalan dengan gaya yang berani dan confident. Ada gaya. Kan dia naik kuda tu dengan ada bulu di dada dia, Hamzah jalan dengan penuh confident. Jalan keliling depan pasukan Islam dan bertentangan dengan pasukan musuh. Kata Nabi SAW, jalan lagu ni kalau bukan dalam peperangan dibenci. Maksudnya jalan dengan apa? Gaya yang megah hebat. Tapi dalam peperangan sunat. Dalam perang jangan buat lembek. Betul tak? Dalam perang buat lembek macam ni, musuh tengok nampak sekali selesai. Dalam perang kena tunjuk gah. Begitu. Sebab tu sunat tuan-tuan inaikan rambut. Betul tak? Sunat. Terutama orang yang dah tua pergi perang. Takut nanti orang nampak janggut putih, rambut putih. Oh, orang tua. Jadi sunat tuan-tuan hitamkan rambut. Dan ni cumanya warna apa tuan-tuan pakai. Kebanyakan ulama kata inaikan dengan warna apa? Merah, perang. Inai hitam boleh ke tak boleh? Inaikan rambut dengan warna hitam boleh ke tak boleh? Khilaf. Kebanyakan ulama tak bagi, tapi sebahagian ulama kata boleh. Bila inai dicampur dengan hatam tu, dia akan jadi warna hitam. Jadi sebahagian ulama kata boleh menginaikan rambut dengan warna hitam, sebahagian dia tak boleh. Sebahagian ulama, cuma yang tak boleh dia begini. Yang tak boleh dia lah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ada riwayat tuan-tuan, sebahagian besar sahabat Nabi inaikan dengan warna hitam. Tuan-tuan boleh baca. Antaranya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin inaikan rambut warna hitam. Sayyidina Umar juga inaikan rambut berwarna hitam. Cumanya tuan-tuan, Nabi pernah melarang ayah Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan tahu ayah Sayyidina Abu Bakar dia masuk Islam, tapi dia masuk lewat dia masuk dah tua sangat dah tuan-tuan. Tua. Sayyidina Abu Bakar ayah dia tua, Abu Quhafah. Masuk Islam tapi dah tua sungguhlah. Rambut semua putih, semua putih. Nabi kata ubahlah dengan warna, sebab putih nampak tak larat, putih semua. Tapi Nabi kata jauhilah warna hitam. Jadi sebagai ulama kata tak boleh warna hitam, sebagai ulama kata boleh. Ala kulli hal, kesimpulan dia, kalau kita ni dah uban penuh putih semua, janganlah pakai warna hitam. Pasal apa tuan-tuan? Nampak sangat menipunya. Betul tak? Contohnya semalam orang nampak kita rambut putih kan, esok jumpa hitam semua. Nipu sangat. Macam itulah kalau lah ada sikit-sikit uban yang tak perasan tuan-tuan, kok tuan-tuan nak pakai warna hitam tu dibenarkanlah menurut sebahagian ulama. Dan riwayat pun sahih, sebahagian besar ulama sahabat juga pakai warna hitam. Tapi kalau kita dah terkenal dengan putih dah kita dah kenal dah. Haji ni rambut dia memang banyak putih. Kita jumpa kat Pekat Ahad hitam semua. Takkan kita tak pelik? Mesti kita pelik. Bila muda haji yang tu tak sepatutnya lah. Kalau ada sikit-sikit tu tak apalah. Kalau ni ada inai orang jual kan, ramai je orang pakai tu, terutama budak-budak sekolah. Budak sekolah kan ada yang kata 5 penuh uban dah. Kita tengok pun kesian kan, pasti pun uban penuh atas kepala. Kalau kita nak suruh dia inai warna merah, mana boleh budak-budak rambut warna merah. Pergi sekolah rambut merah, mana boleh. Nanti kata dye pula. Jadi dia disebabkan banyak, dia pun muda lagi, dia pakai hak Alif Syukri, Datuk Alif Syukri punya tu kan ada apa syarikat dia tu kan, dia jual kan di Asia lah apa, dia pakai bagi warna hitam. Tak apalah, tapi pada orang yang dah putih menyala rambut, jangan guna hitam lah. Baik, kemudian demi Allah, ketika aku masih menggenggam tangan mereka berdua, tiba-tiba Bilal melihat Umayyah. Tengah dia pegang tangan Umayyah dengan anak Umayyah, Bilal nampak.
Siapa Bilal yang saya sebut tadi tu, yang Umayyah seksa, buah batu atas badan lah, bagi pakai baju besi lah. Di Arab ni masa saya pergi Qatar pun panas dia sampai 52 darjah. 52 darjah. Kita ni di Malaysia kalau 37 pun panas dah. Dia sampai 52, sangat panas. Sebab saya tengok kereta. Kereta di Qatar tu semua dia ada apa? Suhu di luar berapa. Dia tulis suhu di luar berapa. Kita tahulah betapa panasnya di luar tu. Jadi Umayyah, Bilal nampak Umayyah. Yang suatu ketika dahulu di Mekah, dialah yang menyeksa Bilal. Bilal berkata, pendukung kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia selamat. Bilal kata, dia inilah pendukung kekufuran. Kalau dia masih selamat, aku rasa tak aman. Ialah boleh jadi peperangan akan datang, dia menang, dia tangkap Bilal, dia bunuh, betul tak? Sekarang dia kalah, bolehlah jadi tawanan. Sagi perang nak main ni, dan memang betul perang Badar, dia perang Uhud, lepas ni dia pun menang. Kok nanti dia balik, dia ni waktu Bilal duduk di Mekah, dia siksa sungguh-sungguh, memang jahat. Ni kalau jadi tawanan, dia ditebus, nanti dia jadi lagi kuat menentang, tuan-tuan. Alah, ni baiklah pasal dalam tawanan. Sagi sebab Bilal kenal dia, orang jahat. Baik, kata Abdul Rahman bin Auf, wahai Bilal, dia adalah tawananku. Wahai Bilal, ni tawanan aku. Aku punya tawanan, aku yang tangkap dia. Kata Bilal, aku tidak selamat jika dia masih selamat. Bilal sebut lagi, aku tak rasa aman kalau dia ni hidup. Aku tak rasa aman. Sebab nanti orang boleh, dia kaya, dia boleh tebus dengan 100 ekor unta pun tak ada masalah, dia kaya. Tapi dia balik nanti, dia buat perancangan lebih jahat. Aku tak rasa aman. Kemudian kata Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf ni dia sebab salah lah, kawan baik. Lepas tu ada anak pula tu, kesian pada anak dia juga, anak Umayyah ni, Ali ni. Apakah engkau mendengar kataku, wahai Ibnu Sauda? Kau dengar tak kataku, wahai Ibnu Sauda? Ni gelaran Bilal. Tanyaku, namun dia tetap berkata seperti itu. Bilal ulang lagi, aku rasa tak aman, dia ni masih ada. Kemudian Bilal apa? Bilal dengan suara yang tinggi, Bilal berkata, wahai para penolong Allah, pendukung kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat. Lalu mereka mengepung kami bertiga. Jadi Bilal, orang kenal sahabat Nabi, tukang azan. Dia angkat suara, dia panggil, wahai pejuang Allah, ni pendukung kekufuran, aku tak selamat selagi mana dia selamat. Maka ramailah sahabat Nabi yang lain kepung. Bila dia tahu Umayyah ni kepala besar lawan Islam. Macam Abu Jahal kan, Abu Jahal kan kena bunuh, tuan-tuan. Ini pun lebih kurang Abu Jahal lah, bawah sikit pada Abu Jahal lah, tuan, jahat dia. Kemudian ketika itu aku rasakan seolah kami berada di tempat pemotongan ikan. Abdul Rahman bin Auf tak dapat nak selamatkan. Sahabat Nabi pakat marah bila tahu Umayyah bin Khalaf ni yang seksa Bilal. Namun ada seorang menghunus pedang ke arahnya, lalu kena tepat pada anaknya. Jadi tengah kalut-kalut tu, seorang sahabat Nabi ambil pedang, tikam anak Umayyah. Ali itulah mati. Umayyah menjerit sekuat hati, dan tidak pernah aku mendengar dia menjerit sekuat itu. Ialah orang kaya, tuan-tuan, tak pernah susah. Dia orang kaya, tak pernah susah. Tiba-tiba depan mata anak dibunuh. Kemudian bayangkanlah depan mata orang yang hidup mewah. Dia hidup mewah, anak dia hidup mewah, kaya. Tiba-tiba anak dia dibunuh depan dia. Macam mana dia punya apa? Perasaan dia kan. Tak pernah dia terfikir anak dibunuh. Kalaulah kita sekarang ni pun, tuan-tuan, na'udzubillah. Kalau tuan-tuan tengok di Palestin tu kan, berapa ramai. Dulu ada satu video yang viral tu. Video sekarang tu masih ada lagi di YouTube. Anak dia demam, bapak dia nak bawa pergi klinik. Ada video viral lagi, masih ada di YouTube, ada lagi. Bapak dia bawa pergi klinik. Ketika dia bawa anak dia pergi klinik tu, anak dia demam. Masa tu tentera Israel tengah ambush rakyat Palestin. Ada video dia tu yang bila tentera Israel datang, dia tolong tutup anak dia tu, dia lindung anak dia dengan tangan dia tu. Duduk kat dinding, dia lindung dengan tangan anak dia. Jahat tak jahat Israel ni, dia tembak anak dia. Bapak dia tak tembak, dia tembak anak dia yang demam tu, kecil dia nak tembak. Dan anak dia berada di pangkuan dia lah. Saya pun termenung, kalau saya di tempat dia, kita tak dapat bayang, tuan-tuan, perasaan tu. Ini kita yang Islam, percaya pada akhirat. Umayyah ni lagi lah, tuan-tuan, tak beriman, betul tak? Kufur, depan mata anak kena bunuh, menjerit.
Abdul Rahman bin Auf tak sangka dia menjerit macam tu. Tak sangka tuan-tuan dia nak menjerit macam tu. Baik, kemudian carilah tempat yang selamat untuk kamu, sungguhnya aku tidak berdaya melindungi kamu lagi. Kata Abdul Rahman bin Auf, larilah, aku tak dapat selamatkan dah. Akhirnya beberapa orang tentera Islam menghunus pedang mereka ke arah Umayyah dan anaknya sehingga membawa kepada kematian. Kemudian datang ramai-ramai serang, matilah Umayyah, matilah anak dia Ali. Kemudian apa kata Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan? Semoga Allah merahmati Bilal. Baju-baju besiku telah hilang dan hatiku menjadi tidak keruan gara-gara tawananku. Baju besi itu dia punya harta rampasan perang, dia lepas. Jadi sahabat lain lah ambil. Kemudian dia bawa Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pula kena bunuh, tuan-tuan. Baik, tapi tuan-tuan dia tak ungkap perkataan yang buruk. Dia tetap mengata moga Allah merahmati Bilal. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, dalam perangan ini Umar bin Al-Khattab membunuh bapa saudaranya sendiri, iaitu Al-Ash bin Hisham bin Al-Mughirah. Sayyidina Umar bunuh pak saudara dia. Pak saudara dia sendiri, belah bapa dia. Sebab dia bila bertemu, tuan-tuan, dia walaupun tu pak saudara dia tak bermusuh dulu, baik dia ketika di Mekah, tapi disebabkan dia bersama dengan pasukan musuh dan Nabi tidak memberikan dia keselamatan, pasal dia datang memang nak memerangi Nabi dengan para sahabat. Sayyidina Umar bunuh bapa saudara dia. Yang kelima, suatu perangan Badar, Abu Bakar As-Siddiq memanggil anaknya yang bersekutu dengan tentera musyrikin. Waktu tengah perang ni Abu Bakar panggil anak dia yang tak beriman, Abdul Rahman. Tapi Abdul Rahman ni dia masuk Islam, lambat sikit. Kemudian dia masuk Islam. Jadi Abdul Rahman ni Sayyidina Umar panggil dia, di manakah hartaku wahai anak kecilku yang buruk? Maka kata Abdul Rahman, ketika ini hanya ada senjata, kuda dan pedang yang tajam saja yang akan menikam orang yang sudah tua. Dia kata kat ayah dia, Sayyidina Abu Bakar. Baik, jadi nak ceritanya berlakunya pertembungan antara ayah dan anak. Yang keenam, pada masa banyak pasukan musuh menyerah lalu ditawan, ketika itu jugalah Nabi SAW berada di kemahnya bersama dengan Sa'ad bin Mu'az yang berdiri di muka pintu kemah untuk menjaga baginda Nabi sambil menghunuskan pedang. Jadi bila dah kalah ramai pakat menyerah diri dan ditawan, banyak harta rampasan perang, Nabi duduk di kemah dengan Sa'ad bin Mu'az. Bukan makna Nabi takut, Nabi pemimpin, tuan-tuan. Pemimpin duduk di tempat pemimpin lah, orang yang susun strategi, dan Sa'ad bin Mu'az pengawal dia. Rasulullah dapat merasakan ada tanda ketidakceriaan di wajah Sa'ad atas apa yang berlaku di sekelilingnya. Nabi tengok muka Sa'ad, Nabi tahu Sa'ad ni sedih. Sa'ad bin Mu'az ni sedih. Baik, pelik lah, tuan-tuan. Yalah, kekalahan tentera musyrik, Sa'ad rasa sedih. Baginda bersabda kepadanya, demi Allah, engkau seolah-olah tidak suka melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, wahai Sa'ad. Kata Nabi, seolah-olah macam hang tak suka apa yang berlaku ni lah, kekalahan musyrik. Dia bukan apa, Sa'ad bin Mu'az ni masa zaman jahiliyah, dia ada bersahabat dengan sebahagian orang musyrik sebelum dia Islam lah. Tapi hari ni dia terkejut tengok bagaimana orang-orang Arab yang belum Islam ni menimpa kalah dalam satu perangan yang cukup dahsyat. Jadi dia rasa macam serba salah, rasa kesian, tak dan mereka ni tak dan beriman. Jadi dia rasa terkejut lah tengok, tuan-tuan, terkejut. Kata Sa'ad, demi Allah, begitulah wahai Rasulullah. Dia kata betul, dia rasa kurang senang apa yang berlaku ni. Kemudian jawapannya, ini adalah peristiwa pertama yang ditimpakan Allah terhadap orang-orang musyrik. Bagaimanapun, kata Sa'ad, membunuh orang-orang musyrik itu lebih aku senangi daripada membiarkan mereka hidup. Ya, aku kurang senang tengok apa yang berlaku ni, peperangan ni, tuan-tuan, antara Arab dengan Arab. Tapi membunuh orang musyrik ini lebih aku senang daripada kita biar dia hidup. Baik, kemudian yang ketujuh, pada perang Badar, pedang Uqashah bin Mihsan Al-Asadi patah. Masa perang Badar, sahabat Nabi Uqashah bin Mihsan, pedang dia patah. Tuan-tuan mesti dengar nama Uqashah ni, tuan-tuan. Pernah kan? Siapa dia Uqashah ni? Masuk surga tanpa hisap, nanti kita sebut. Oleh sebab itu dia menemui Nabi SAW, kemudian baginda memberinya sepotong kayu dari akar pohon. Bila pedang dia patah, Uqashah bin Mihsan ni lawan patah. Jumpa Nabi SAW waktu pedang dia patah. Maka Nabi bagi dia sepotong kayu. Nabi bagi dia sepotong akar kayu, dan Nabi berkata, bertempurlah dengan ini wahai Uqashah. Pedang dah tak ada lah, tuan-tuan.
Nabi bagi yang ada sebatang kayu guna yang inilah bertempur. Ini menunjukkan Islam ni tuan-tuan, dia sangat tafaul. Kita orang Islam sepatutnya kita tafaul, bukan tasya'um. Apa beza tafaul tasya'um? Maksud dia bukanlah maksud bila patah pedang habis kalah aku, matilah aku. Itu tasya'um. Tasya'um pesimis. Jadi sikit dah habis mati hancur habis semua dia habis, kira habis habis aku tak boleh buat apa, habis mati aku. Islam tak ajak umat dia begitu. Kita ingat hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, kalau di tangan kita ada sebutir biji benih dan esok kiamat, ada hadis sebut kan, kita ada biji benih, esok kiamat, Nabi kata apa? Tak payah duk tanam lah, esok dah kiamat dah. Nabi tak sebut lagu tu. Nabi tak ajak umat dia begitu. Walaupun Nabi kata kamu ada biji benih, esok kiamat tanam dulu. Tak tanam. Tak ada istilah kita ni tasya'um, tapi banyak bahasa kita panggil apa? Pesimis. Dia semua duk ingat tak baik Betul, duk ingat benda tak elok habis. Kalau nak buat bisnes, tak laku rosak jahanam dia fikir macam tu semua. Bila kita nak pergi Kuala Lumpur, nanti banyak masalah jam lah, rosak lah, nanti tayar pecah dia duk fikir benda yang tak elok. Islam tak ajak. Itu akhlak yang buruk tuan-tuan. Akhlak buruk, dia duk tasya'um benda-benda yang buruk. Jadi Islam ajak tafaul. Tafaul ni maksud dia optimis. Macam mana pun keadaan, jangan putus asa. Kita buat setakat mana kita boleh. Macam tadi tu kan, esok nak kiamat, ada biji benih, jangan buang, tanam dulu. Jadi kita lah hidup macam tu tuan-tuan. Kuklah tuan-tuan berniaga, bankrupt dah tak ada apa, jangan putus asa. Mana ada, buat dulu, berniaga dulu. Buat mana yang boleh. Boleh jadi yang kita berniaga ni lah yang meletup naik tuan-tuan. Hak dulu naik. Baik. Jadi Nabi tak ada lah, Nabi bila tengok pedang Uqasyah patah, Nabi kata pedang dah tak ada dah, duk rehat jadi tak. Nabi tak sebut lagu tu. Nabi ambil sebatang kayu daripada akar pohon. Nabi kata apa? Bertempurlah dengan ni. Tempur dengan sebatang kayu pun. Uqasyah bin Mihsan pun pergi. Setelah dia mendapatkan potongan kayu itu dari tangan Nabi SAW, maka dia pun menghayungkan kayu itu. Ketika itu juga potongan kayu itu bertukar menjadi sebelah pedang yang tajam, putih berkilat dan amat tajam sekali. Subhanallah. Bila dia hayun dia batang kayu tadi tu, hayun-hayun berubah menjadi pedang yang tajam, yang tak patah-patah lah, sampai dia syahid nanti dalam peperangan Riddah. Jadi tuan-tuan, pertama kita tengok tingginya iman para sahabat Nabi. Apa-apa rujuk Nabi tuan-tuan. Apa rujuk Nabi SAW? Kita ingat ada seorang sahabat Nabi yang handsome tu, dia nak kahwin, tapi dalam perang Khandaq dia kena panah, mata dia kena panah. Bila mata dia kena panah atas ni, sini dia kena belah atas ni, bukan kena biji mata ni, dia kena belah atas ni. Mata dia terkeluar, jadi apa? Terkeluar dengan saraf dia tu lah, terkeluar jadi mengelebih macam tu. Dalam tu ada anak panah. Ada seorang sahabat Nabi yang handsome, lepas perang Khandaq dia nak kahwin. Apa nama sahabat tu? Jabir bin Abdullah. Dan Jabir ni sahabat, antara sahabat Nabi yang handsome lah. Jadi bila kena panah sini, perang Khandaq tu tahu kan, yang parik tu kan. Jadi dia pun duk lawan panah-panah je lah. Nak main tak boleh, ada yang main pun kena bunuh. Jadi panah-panah terkena kat sini, terkeluar mata dia, tergantung macam tu. Jadi sahabat Nabi yang lain nak potong mata tu, betul tak? Nak potong mata yang tergantung tu, nak potong. Yalah, bukan boleh guna dah terkeluar macam tu. Kata Jabir radhiyallahu an, tunggu dulu, tunggu. Bawa mata ni, anak panah pun duk lekat lagi. Bawa aku kepada Nabi SAW. Sahabat Nabi iman tinggi. Bawalah pergi kepada sahabat Nabi tuan-tuan, dalam keadaan mata duk berjuntai, bergantung macam tu. Nabi tengok Jabir, Nabi senyum. Nabi senyum lah. Kemudian Nabi kata kat Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW kata, nak aku doa, kalau biarkan begini, maksud dia mata terpotong lah, buta lah, hilang sebelah mata, aku jamin bagimu syurga. Maksud dia sabar di atas musibah tu.
Jadi mana dia mata dia tu yang terjuntai tu potonglah. Mata dia buta sebelah. Aku jamin bagimu syurga kalau biarkan begini. Tapi kalau nak aku doakan supaya apa? Kembali seperti asal, aku doakan, kata Nabi SAW. Ni mata terpeluang. Apa kata Jabir? Dibijak Jabir ni. Wahai Rasulullah, doakanlah aku ni ahli syurga, dan doakanlah mata aku sembuh. Dua kali dia minta. Jabir yang dua tu ni. Nabi senyum lagi, tuan-tuan. Maka Nabi cabut apa? Anak panah tu. Nabi pegang tangan Jabir tu. Pegang mata Jabir tu, pegang tangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi angkat, darah pun hilang. Dia darah duk bercerah banyak tadi tu, darah pun hilang. Sehingga kan bila Nabi angkat tangan, Jabir pun tak tahu mata yang mana yang kena panah tadi tu. Jadi macam biasa balik. Oh, peliklah tuan-tuan. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi ada 100 tuan-tuan. Ada sahabat yang pernah hitung mukjizat Nabi ada 100. Banyak tuan-tuan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah yang tangan keluar air kan, masakan sikit jadi banyak belah bulan. 100 tuan-tuan. Mukjizat yang paling banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nabi yang sebanyak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kemudian dia pun bertempur dengan menggunakan pedang itu hingga Allah memberikan kemenangan ke atas orang-orang muslim. Dia pakai pedang tu lawan sampai menang. Pedang itu dinamakan Al-Aun. Nama pedang ni Al-Aun. Apa makna Al-Aun? Maksud dia pertolongan. Dia buah nama pedang ni Al-Aun. Daripada akar kayu menjadi pedang. Dia cukup sayang pedang ni tuan-tuan. Pedang Al-Aun. Kemudian pedang itu dinamakan, pedang itu tersebut selalu digunakan oleh Uqashah dalam berbagai peperangan yang disertainya hingga dia terbunuh dalam peperangan Riddah, dan pedang itu masih tetap berada di sisinya. Sayang tak sayang tentang pedang. Tentang peperangan Riddah pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada orang-orang yang murtad. Antaranya kerana apa? Antaranya kerana tak puas hati dengan Quraisy lah. Asyik Quraisy jadi pemimpin, kami pun nak jadi pemimpin juga. Jadilah Riddah di bawah apa? Yang mengaku jadi Rasul tu, apa nama? Yang mengaku jadi Nabi tu, Musailamah Al-Kadzab. Dia antara ketua lah. Kemudian golongan yang tak nak bayar zakat. Ni Riddah. Waktu perang Riddah ni, Uqashah bin Mihsan syahid. Sebelum saya lupa tuan-tuan, cerita bab Uqashah tadi tu, Imam kenal dia, pernah dengar nama dia. Uqashah ni kalau baca, dia boleh baca Uqashah, tapi baca yang lebih afsah, yang lebih fasahah, yang lebih cantik dalam bahasa Arab, dia ada sabdu Uqashah, 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 ataupun Uqashah, boleh jugalah. Uqashah ni terkenal dan dia mati syahid. Dia terkenal dengan sebuah hadis yang Nabi SAW sebut tentang Nabi tengok umat-umat terdahulu kan. Ada umat yang mana umat dia yang masuk syurga, yang Islam. Rasul ni ada umat dia yang masuk Islam ataupun yang syurga lah. Ada yang tak sampai 10, yang lain semua ahli neraka. Ada yang 2-3 orang je. Nabi tu bangun, belakang dia ada 2-3 orang je yang masuk syurga. Ada Nabi yang berdiri, belakang dia tak ada seorang pun. Umat dia semua masuk neraka, tak ada masuk syurga. Tiba-tiba Nabi SAW tengok satu apa? Satu tumpukan, nampak hitam je tuan-tuan. Satu apa? Satu ufuk ni hitam je. Hitam apa? Pasti ramai orang tuan-tuan. Orang kalau bila ramai, kita tengok pada jauh nampak bayang-bayang tuan-tuan. Ramai penuh. Nabi sangka tu umat Nabi SAW. Nabi sangka ni mungkinlah jadi umat aku lah. Kata suara, ada satu suara kata bukan. Umat siapa? Haza Musa wa qaumuh. Ini Musa dan kaumnya. Ramai tu, ramai sungguh. Kemudian ada suara tu berkata walakin inzur ilal ufuq. Tapi hang tengok ufuk sana pula. Ufuk ni tuan-tuan, arah kita pandang ni lah, daripada hujung tepi ni ke tepi ni. Nabi tengok sallallahu alaihi wasallam, tengok penuh, ramai seramai-ramainya. Sangat ramai, ramai pada tadi. Kemudian kata lagi kemudian tengok lagi ufuk yang lain. Tengok ufuk ni pula penuh. Kata suara tu, haza ummuka, haza qaumuk, inilah umatmu. Haza ummatuka, inilah umatmu. Berganda-ganda lebih ramai pada umat Nabi Musa. Kemudian kata Nabi SAW, maksudnya umat Nabi yang masuk syurga sangat ramai. Sebab Nabi kan akhir zaman, sampai hari kiamat tuan-tuan.
semua umat Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, kata suara tu boleh jadi malaikat ataupun Allah, kalamullah. Suara ni berkata kepada Nabi SAW, wa ma'ahum, bersama dengan umatmu yang ramai ni, yang berdedam ni, ramai dia ni, bersama mereka sab'una alfan, ada 70,000. 70,000 ni hebat tuan-tuan. Sangat, makna daripada zaman Nabi Muhammad SAW tuan-tuan, sahabat Nabi ni sampai hari kiamat hanya 70,000 saja. Sahabat Nabi saja berapa ribu tuan-tuan? 114,000. Sahabat Nabi 114,000. Ini 70,000 saja. Tabi'in lagi ramai, tabi'in lagi ramai. Sekarang ni atas muka bumi saya sebut tadi ada 1.7 bilion umat manusia. Umat Islam. Manusia ada 7.2 bilion. Sekarang ni hanya 70,000 tuan-tuan. 70,000 ni dengar banyak, tapi bila dibandingkan dengan umat Nabi SAW yang sangat ramai ni, 70,000 ni memang sikit lah tuan-tuan. Special lah tuan-tuan. Apa lebih 70,000 ni? 70,000 ni dia special banding yang lain. Kata Nabi SAW, yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. 70,000 ni depa ni masuk syurga tak kena hisab dan tak kena azab. Sebab di padang mahsyar ada azab tuan-tuan, dengan mataharinya, panasnya. Masa hisab azab, masa nak titian sirat rasa azab dia. Tapi yang 70,000 ni masuk tak kena hisab, tak kena azab. Pendek kata, dia meninggal saja, sampai dia masuk syurga, dia tak rasa apa-apa azab, susah dia tak rasa apa, hisab pun tak ada. Kemudian Nabi SAW bangun. Nabi masuk rumah. Ke rumah Nabi tepi masjid. Sahabat Nabi duduk menyembang. Siapa 70,000 ni? Siapa 70,000 ni duduk? Nabi masuk rumah isteri dia kan tepi masjid tu. Macam kubur Nabi SAW tu rumah Aisyah. Tuan-tuan pergi Mekah kan ada kubur Nabi kan. Kubur Nabi tu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat duduk sembang. Ada yang kata boleh jadi kita lah kot sahibu Rasulullah SAW, boleh jadi kita lah yang bersahabat dengan Nabi. Pandangan yang kedua mengatakan boleh jadi anak cucu kita yang mana dilahirkan Islam, tak pernah menyembah berhala. Ada juga. Banyak lagi pandangan. Ada kata ni. Nabi SAW keluar. Tadi Nabi masuk dalam rumah sekejap, Nabi keluar. Kemudian Nabi tanya, duk sembang apa ramai-ramai ni kan? Duk sembang apa ramai-ramai? Duk sembang cakap pasal apa? Kemudian sahabat pun beritahu sembang berkenaan dengan orang yang masuk 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa ada 70,000 ni? Tuan-tuan pun boleh jadi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak lah. Kalau tuan-tuan termasuk dalam ni seronok tuan-tuan. Kalau termasuk seronok lah. Setakat yang kita tahu yang dalam ni Ukasyah yang kita tahu lah. Ukasyah termasuk dalam ni. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW tentang 70,000 ni, kata Nabi SAW, humul ladzina la yarquna, mereka ini adalah golongan-golongan yang tidak berjampi serapah. Tidak berjampi serapah. Jampi yang diharamkan. Sama tuan-tuan pergi jumpa bomoh, dia baca jampi-jampi yang bukan-bukan. Bahasa Siam lah, bahasa yang tuan-tuan tak tahulah, pelik-pelik tuan-tuan. Ataupun dia ada setengah orang dia apa, bila kita minta jampi dia jadi apa, menurun. Ada yang jadi harimau lah, ada yang jadi macam-macam, menurun. Jadi orang yang tak berjampi bukan-bukan, tak jampi bukan-bukan. Tuan-tuan boleh jampi dengan apa tuan-tuan? Al-Fatihah, ayat Quran. Ini boleh. Ni jampi yang bukan-bukan. Wala yastarquna, dan dia tak pergi jumpa bomoh yang jampi bukan-bukan. Kalau dah tahulah bomoh ni tak ada latar belakang agama, jampi pun kita tak faham bahasa dia, bila pergi tanya menurun tuan-tuan, macam orang kena rasuk. Tak masuk lagi sana kan Imam, hak sebelah tu kan. Okay. Ada seorang cikgu dia cerita, saya pernah sebut kat tuan-tuan, saya cerita lagi sekali ya. Motor dia hilang kat Bagan Serai, motor Hurricane hilang. Pergi jumpa satu bomoh. Bomoh tu kata, bila jumpa bomoh ni apa? Menurun. Menurun. Macam orang kena rasuk jin tu. Kemudian dia dengar bomoh tu kata,
hancus. Yang tu je dia dengar. Yang ni dia tak faham bahasa apa dia cakap. Bila bomoh tu sedang, bomoh tu kata apa? Motor hang depa dah curi, dah bawa ke Kedah, depa dah pelerai, lepas tu depa dah bakar motor hang. Oh, patut bala hancus tu. Tak apalah. Oh, dia pun sedih lah. Macam tu rupanya tu. Lepas tu banyak mahal kau. Bukan senang dia nak kena menurun tu tuan-tuan. Penat agak nak menurun tu. 50 kot banyak mahal agak lah. Tak apalah. Selang 2 minggu polis telefon. Polis Kerian telefon, kata cikgu mai sat, cikgu tengok motor cikgu kot ni. Tu kat Pam Kerian tu kan, jalan nak pi Paik Buntak belah kiri Pam Kerian, kat parit tu lah. Dia pi tengok betul motor dia tuan-tuan. Budak-budak nak balik Sungai Borak tak ada motor, curi motor dia. Dah curi tak tahu nak apa, lempak dalam parit. Masa lempak ayak dalam. Dah 2 minggu ayak surut. Nampak motor dia. Habis tu yang tok bomoh tadi duk hancus temberang tuan-tuan. Jangan jampi bukan-bukan, jangan jumpa bomoh jampi bukan-bukan. Wala yaktawuna. Apa nak yaktawuna? Mereka tidak bertawakal selain daripada Allah. Tak bertawakal pada diri dia. Aku ni kalau sakit mati kering aku tak nak makan. Jangan sebut lagu tu. Aku ni kalau bisnes aku ni kena tarik lesen, makan rumput lah aku. Jangan sebut lagu tu. Bukan bisnes hang bagi rezeki, Allah bagi rezeki. Bisnes itu usaha, dapat pahala dengan usaha. Jangan duk kata aku ni kalau kena buang kerja, anak bini aku habislah, jadi macam Somalia lah, tak nak makan. Jangan sebut. Allah yang bagi rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang bagi rezeki kat kamu dengan anak kamu. Tak bertawakal pada diri kita, tak bertawakal pada kerja, tak bertawakal pada gaji 25 hari bulan tuan-tuan, tak bertawakal dengan mana-mana, bertawakal hanya pada Allah. Usaha kita buat dapat pahala, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan sakit maka ubat dapat pahala. Tapi yang bagi sembuh ubat ke? Bukan. Yang bagi sembuh Allah. Jangan bertawakal pada ubat, tawakal pada Allah. Tapi maka ubat kerana Nabi suruh, betul tak? Nabi suruh fatadawaw, dapat pahala. Habis tu sambungan yang terakhir tuan-tuan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ni sentiasa bertawakal pada Allah. Tawakal sungguh tuan-tuan. Dalam hidup dia sepanjang hidup hanya bertawakal pada Allah. Ukasyah ni bangun, doalah saya termasuk dalam 70,000 ni. Nabi sebut Allahumma amin. Ya, hang termasuk dalam 70,000 ni. Bangun seorang sahabat lagi, doalah untuk saya. Kata Nabi, Ukasyah dah mendahului hang. Nabi ada satu kota, siapa minta dulu dia dapat. Jadi kita tuan-tuan bersegera dengan kebaikan, jangan tangguh. Ukasyah dia bersegera kan, dia angkat terus doa. Nabi doa untuk dia. Dan Ukasyah termasuk dalam 70,000 masuk syurga tanpa hisab dan azab. Habis. Akan datang kita sambung sikit tuan-tuan tentang Mus'ab bin Umair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.